Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Penil Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dengan letak waktunya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Hadirin dan hadirat sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan keberkatan kepada kita untuk berkumpul di sini hari ini. Saya, Siti Nur Inayu binti Muhammad Rosdi, dengan rendah hati berdiri di hadapan anda semua sebagai seorang Muslim yang menghayati dan memegang teguh nilai-nilai Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membawa perhatian kita semua kepada rukun negara, panduan dan prinsip murni yang menjadi asas kemajuan dan keharmonian negara kita. Rukun negara adalah satu wawasan ke arah mencapai perpaduan dan kesepaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai agama, budaya dan latar belakang. Sebagai seorang Muslim, kita menghayati nilai-nilai yang termaktub dalam rukun negara sebagai panduan hidup yang mulia dan tertinggi. Jauh berlayar si pedagang Cina, singgah di Melaka menjual sutera. Rukun negara prinsip utama, tonggak perpaduan negara berjaya. Sebagai warga Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlu mengiktiraf kepentingan dan peranan rukun negara dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu hati. Rukun negara yang diperkenalkan pada tanggal 31 Ogos 1970 oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak Husin adalah 5 prinsip yang berkaitan dengan ciri-ciri penting dalam membentuk kesatuan dalam kepelbagaian kita sebagai rakyat Malaysia. Prinsip pertama rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kita sebagai warga Malaysia perlu menghormati dan menghargai pelbagai agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Kita harus membina dan memperkuat kepercayaan dan hubungan dalam masyarakat kita dan juga mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan seharian. Prinsip kedua rukun negara adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai warga Malaysia, kita perlu menghormati dan membebaskan diri kita daripada sebarang kegiatan yang boleh mengancam kedaulatan serta keselamatan negara. Kita juga perlu menjunjung tinggi raja dan pemerintah negara ini serta menerima perpaduan dan konsensual dalam pembangunan negara ke arah yang lebih baik. Prinsip ketiga rukun negara adalah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan adalah perjanjian sosial yang mengatur asas-asas kerajaan negara kita. Kita sebagai warga Malaysia perlu memahami pentingnya perlembagaan dan melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat yang berperlembagaan. Prinsip keempat rukun negara adalah kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menuntut agar kita semua tunduk pada perundangan negara dan memahami pentingnya aturan hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan di negara kita. Prinsip terakhir rukun negara adalah kesopanan dan kesusilaan. Kita perlu membina dan memperkukuh hubungan harmoni dengan semua kaum dan mengutamakan kepentingan bersama. Kita perlu menjalin hubungan yang baik dan saling menghormati untuk memastikan keutuhan dan kemajuan negara. Dalam meningkatkan kefahaman tentang rukun negara, kita juga perlu melibatkan masyarakat tempatan termasuk sekolah dan institusi pendidikan dalam memahami nilai-nilai ini. Kita juga perlu menyokong dan melaksanakan program dan juga aktiviti yang berkaitan dengan rukun negara untuk memperkukuh kesedaran dan pemahaman kita
dalam masyarakat. Dalam pidato ini, saya berharap agar kita semua terus bersatu hati, berusaha bersama dan saling menyokong untuk mencapai matlamat rukun negara. Dengan kerjasama dan semangat yang teguh, kita pasti dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman, makmur dan sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mengakhiri pidato saya pada hari ini, biarlah rukun negara menjadi panduan dalam kehidupan kita sehari-harian. Mari kita semua berganding bahu dan bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk mempertahankan dan memperkuatkan keharmonian negara kita. Tanpa rukun negara, kita tidak akan dapat mencapai hasrat negara kita untuk menjadi sebuah negara yang maju dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.